Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita dengan muka Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah bertemu kita pada kelas cikgu secara live. Okey, setelah kita lama tak jumpa, hari ni kita diberi kesempatan. Alhamdulillah, ni adalah cikgu kata mungkin ni adalah kelas pertama lah, kelas yang pertama dengan kamu. Kelas sebelum ni kita tak dapat dibuat. Ramai yang baru nak install aplikasi ni, baru nak biasakan aplikasi ni. Okey, hari ni kita harap lebih baik. Okey, cikgu nak teruskan kelas kita tak lama, lebih kurang 50 minit saja. Cikgu untuk kelas ganti kita sepatutnya hari Isnin, tapi hari Isnin tidak boleh buat kerana cikgu mesyuarat. Okey, jadi cikgu ganti pada malam ni. Kalau boleh kita untuk subjek matematik, kamu sebelum habis akhir tahun ni kamu kena habis silibus matematik ni. Sebab apa? Sebab matematik ni dia saling berkait. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 ni dia saling berkait. Kalau kamu tak settle silibus tingkatan 1, 2, 3, kamu akan bermasalah bila naik ke tingkatan 4, tingkatan 5 lagi teruk lah. Jadi nak tak nak kita cuba sedaya upaya untuk habiskan silibus tingkatan 2. Okey. Dan kamu masa yang ada, kamu cuba urus masa dengan baik untuk mengulang kaji apa yang telah kita belajar. Dan kita untuk tahun ni kita dah silibus tingkatan 2 kita dah habis bab 1 dan 2. Kita hari tu last kelas hari tu cikgu ingat kita dah masuk rumus algebra. Betul tak? Rumus algebra kan? Okey, cikgu akan sentuhkan balik tentang rumus algebra ni. Dan kalau boleh kita akan cuba secepat yang boleh lah untuk menghabiskan silibus. Kita ada lebih kurang 13 bab di bawah tajuk tingkatan 3, tingkatan 2. Kita akan pergi satu persatu dan kita akan cuba habiskan. Okey, di bawah tajuk rumus algebra. Okey, kita tengoklah. Okey, rumus algebra. Okey, bab nampak macam bab ni baru tapi sebenarnya dia sambungan daripada tajuk tingkatan 1. Tajuk tingkatan 1 tentang apa? Sana cikgu buka situ. Cikgu buka satu slide. Okey, rumus algebra. Nampak? Okey, untuk semanakan ni first time kamu join. Okey, untuk skrin yang cikgu tunjuk ni, skrin yang cikgu paparkan ni, kamu boleh zoom lah. Kamu macam klik pada skrin cikgu ni, kamu zoom macam mana kamu zoom gambar dalam telefon lah. Dia boleh diperbesarkan lah kalau menggunakan telefon lah. Tapi kalau kamu menggunakan komputer tak ada masalah. Jelas. Okey, rumus algebra. Sekejap lah. Dia sambungan pada tajuk di tingkatan 1 kita panggil tajuk persamaan linear. Okey, di tingkatan 2 rumus. Okey, rumus algebra ni dia sebenarnya hampir sama ataupun tajuk yang lebih kurang sama di tingkatan 1 ataupun tajuk tingkatan 1 persamaan linear. Okey, tajuk tu persamaan linear. Kamu kena settle dulu tajuk persamaan linear sebelum kita bercerita tentang rumus algebra. Di bawah tajuk persamaan linear, kamu kena ingat beberapa hukum konsep di bawah tajuk persamaan linear. Apa dia hukum dah? Cikgu cerita sebelum ni bahawa dia ada sama dengan kan. Persamaan linear ni kalau bila sesuatu ungkapan algebra, contohnya
Contohnya 3Y. 3Y ni kita panggil sebutan algebra. Kalau 3Y tambah 2 contoh, maka dia dah jadi ungkapan algebra. Algebra. Tapi kalau 3Y tambah 2 sama dengan contohnya 10, maka daripada ungkapan algebra, istilah ungkapan algebra, dia dah tukar menjadi persamaan linear. Persamaan linear. Kenapa kita panggil dia persamaan linear? Persamaan linear adalah ungkapan algebra di dalamnya dan dia ada sama dengan. Ada sama dengan berapa, maka itu adalah persamaan linear. Okey. Jadi di bawah tajuk persamaan linear ni, kita ada, cikgu terangkan dulu kalau kamu ingat, bahawa dia ada sebelah kiri, tangan kanan. Kiri sama dengan kanan. Okey, apa yang berada di sebelah kiri dalam persamaan linear? Okey, sebelah kiri biasanya benda yang kita nak nilai yang kita nak cari. Kiri ni nilai yang dicari. Okey, sama dengan sebelah kanan nilai yang sudah tahu. Nilai yang sudah tahu. Apa lagi sebelah kiri? Istilah yang kita letak sebelah kiri. Sebelah kiri ni kita letak abjad. Manakala sebelah kanan ni adalah nombor. Apa lagi istilah yang kita letak sebelah ni? Konsep. Sebelah kiri ni nilai yang kita tak tahu. Nilai tak tahu. Ni hukum di bawah persamaan linear. Di bawah persamaan ni kita tak masuk lagi tajuk rumah algebra. Rumah algebra ni sambungan dia. Okey, manakala sebelah kiri nilai kita tak tahu, manakala sebelah kanan adalah nilai kita tahu. Nilai tahu. Maksudnya nombor apa, nombor nilai tu kita tahu. Macam ni, 3Y tambah 2 sama dengan 10. Nombor yang kita tahu adalah nombor 2, nilai kita tahu, kita pindah sebelah kanan. 3 ni kita tahu nilai dia, kita pindah sebelah kanan. Yang kita tak tahu adalah Y, maka Y kekal sebelah kiri. Okey, di bawah hukum persamaan linear. Okey, hukum persamaan linear yang cikgu yang ni cikgu percaya kamu ingat. Okey, sesuatu simbol akan berubah apabila kita pindahkan nombor tersebut melepasi sama dengan. Okey, anda kata ini sama dengan. Okey, simbol di sebelah sini akan berubah apabila kita pindahkan ke sebelah kanan. Okey, contoh, kita nak ambil warna apa? Warna orange. Okey, contoh. Okey, kalau positif melepasi sama dengan dia akan jadi negatif. Negatif melepasi sama dengan akan jadi positif. Darab akan jadi bahagi. Bahagi akan jadi darab. Apa lagi? Kalau punca kuasa 2 melepasi sama dengan dia akan jadi punca kuasa 2. Kalau punca kuasa 2 melepasi sama dengan dia akan jadi kuasa 2. Ini hukum ni kamu kena wajib ingat. Kena ingat pasangan dia. Jadi atas bumi ni Allah jadikan sesuatu tu, makhluk ni berpasang-pasang. Jadi sama juga dalam istilah matematik pun, setiap simbol dia ada pasangan dia. Positif pasangan dia automatik negatif. Negatif positif. Darab pasangan dia bahagi. Bahagi pasangan dia darab. Kuasa 2 pasangan dia punca kuasa 2. Punca kuasa 2 pasangan dia kuasa 2. Nanti kamu naik tingkatan 3, dia ada lagi kuasa 3 pasangan dia punca kuasa 3. Kuasa 4 punca kuasa 4. Kuasa 10 punca kuasa 10 dan seterusnya. Dia tak habis. Setiap simbol tu dia ada pasangan dia. Jadi berbalik kepada ni dari segi hukum persamaan linear, berbalik kepada rumus algebra. Rumus algebra ni benda yang sama. Benda yang sama
hampir sama dengan persamaan linear. Siapa yang menguasai hukum persamaan linear, maka sebenarnya dia dah menguasai rumus algebra. Kita tengok apa yang ada dalam buku teks ya. Kalau tak jelas, tak suara cikgu tak dengar ke apa, kamu bagi tahu lah. Okey, di bawah rumus algebra kita tengok pada soalan terus lah. Cikgu ambil soalan. Okey, soalan ni kita bincang based on soalan. Okey, dalam ni cikgu bawa ni dalam slide kita. Okey, nampak dah? Cikgu nak ambil dulu contoh soalan. Okey, dan sebenarnya mengajar dalam ni lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah daripada cikgu mengajar dalam kelas. Sebab apa? Sebab cikgu boleh direct take daripada buku teks dan kamu boleh tengok terus. Okey. Dan cikgu punya marker pen pun tak habis dakwat. Tu kelebihan dia. Okey, kalau kamu tengok sini perkara rumus di bawah rumus algebra. Okey, kalau dalam persamaan linear kita nak mencari nilai yang kita tak tahu, persamaan linear kan, tapi dalam ni dia nak tak perkara rumus ni, maksudnya apa? Maksud apa perkara rumus? Perkara rumus ni dia mesti berada di sebelah kiri. Perkara rumus mesti berada di sebelah kiri. Manakala yang lain semua berada di sebelah kanan. Okey, jadi maksudnya apa? Maksudnya perkara rumus sama dengan selain daripada perkara rumus. Selain dari perkara rumus. Okey, contoh perkara rumus ni, contoh kamu tengok ni. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, kamu tengok sini. Ungkapkan M sebagai perkara rumus. Apa maksud M sebagai perkara rumus? M sebagai perkara rumus, maksud dia M sahaja berada di sebelah kiri. Selain daripada M mesti dipindahkan ke sebelah kanan. Itu hukum dia. Okey, M sahaja belah kiri. Manakala sebelah kanan ada selain daripada M. Maksudnya nombor dan abjad selain daripada M mesti dipindahkan ke sebelah kanan satu persatu. Maksudnya M saja berada di sebelah kiri. Dia lebih kurang persamaan linear lah. Kalau persamaan linear kita memang dah putus dah. Abjad mesti berada di sebelah kiri. Selain daripada abjad pindah sebelah kanan. Abjad tu biasanya ada satu jenis abjad saja. Kalau dalam persamaan linear, abjad ada satu jenis ya. Kalau M, kalau contoh, kalau dalam persamaan linear, contoh saya letak contoh 3y tambah 5 sama dengan 3y tambah 5 sama dengan contohnya 8 lah. 8 kan. Okey, jadi abjad ni kalau dalam persamaan linear kita nak cari nilai yang kita tak tahu. Di sini abjad hanya ada satu saja, iaitu abjad y saja. Maka kita dah tahu dah kita nak cari nilai y. Maka selain daripada y kita akan pindah satu persatu ke sebelah kanan. Okey, pertama kita pindahkan yang paling jauh dengan y pada 5. Kalau dalam rumus algebra kita akan jadi y ni sebagai perkara rumus lah. Selain daripada nilai y kena pindah sebelah kanan. Okey, dalam persamaan linear kita nak mencari nilai y. Okey, maka kita pindahkan satu persatu. Okey, nak pindah nombor 3 ke 5?
Okey, nombor yang paling jauh dengan abjad 5. Maka 3Y sama dengan 8 tolak 5. 3Y sama dengan 8 tolak 5, 3. Y sama dengan 3 bahagi 3. Darab mesti akan jadi darab bahagi Maka Y sama dengan 1. Maka nilai abjad dia, nilai Y sama dengan 1. Okey, kembali pada sini. Rumus algebra diberi dalam satu persamaan ni, persamaan dia lebih daripada satu abjad. Maka bila dia bagi lebih daripada satu abjad, maka soalan akan tanya, salah satu abjad ni akan jadi sebagai perkara rumus. Perkara rumus yang kamu kena ingat di bawah tajuk ni, perkara rumus mesti berada di sebelah kiri. Selain daripada perkara rumus, mesti kekal mesti dipindahkan ke sebelah kanan. Okey, kalau tengok sini, Q sama dengan M tambah P. Okey, memandangkan M ni sebagai perkara rumus, maka M ni mesti dipindahkan ke sebelah kanan. Okey, tengoklah cara stack cikgu. Okey, konsep dalam persamaan linear, ni ada dalam persamaan linear. Kalau kamu pindahkan serentak, contohnya diberi, contoh soalan dia letak je ni, 8 sama dengan 3Y tambah 5. Kalau kamu pindahkan serentak satu tapak ni ke sebelah kanan, manakala 8 ni dipindah ke sebelah kiri, 3Y tambah 5 ke sebelah kiri, 8 ni sebelah kanan, simbol dia tidak akan berubah, sama dengan 8. Tak ada satu pun simbol berubah. Sebab apa? Sebab kita pindahkan serentak. Sama juga dalam kes ni. Manakala M tambah P berada di sebelah kanan, kita nak M ni berada di sebelah kiri, kita pindahkan dulu serentak untuk mudahkan kerja kita. M tambah P sama dengan Q. Okey, itu langkah pertama. Kita nak tak M saja di depan. Ni M sebagai perkara rumus, maksudnya M saja berada di sebelah kiri. Maka selain daripada M, pindah sebelah kanan. Apa yang kita kena pindah adalah P. P ni positif, pindah ke sini akan jadi negatif. M sama dengan Q tolak P. Maka M sebagai perkara rumus. M sebagai perkara rumus. Nampak? Okey, kita pergi pada soalan C. Tepi satu. Cikgu perlukan saat. Cikgu nak adjust. Okey. Okey, cikgu kecilkan sikit bagi mudah cikgu ni. Okey, kita pergi pada soalan C. Soalan A dah buat air kan. Okey, jadikan M sebagai perkara rumus. Maka soalan C, A sama dengan 5/2M. Panjang sangat A ni, jadi 9 pula. Okey, A sama dengan 5/2M. Okey, sekarang ni objektif kita, kamu punya tugasan kamu adalah M sebagai perkara rumus. M sebagai perkara rumus. Maksudnya perkara rumus ni dia berada di sebelah kiri. M mesti dipindahkan ke sebelah kiri. Okey, langkah seterusnya. Okey, ni persamaan yang diberikan. Okey, M ni sekarang ni berada sebelah kanan. Okey, dalam keadaan bahagi. Ini adalah simbol bahagi. Per ni bahagi. Maka kamu tak boleh pindahkan M seorang dia, sebab dia melekat dengan 2. Maka kamu kena pindahkan 2 ni, 2M ke sebelah kanan, kiri. Maka bahagi main sini akan jadi darab. Jadi 2M darab A sama dengan 5. Jadi 2M darab A jadi 2MA sama dengan 5. Okey, apa lagi yang kita kena pindah? Okey,
Selain daripada M, kita kena pindah. Maksudnya apa yang kita kena pindah adalah 2 dan A. Okey, 2 dan A ni kita kena pindahkan. Okey, jadi kamu kena pindahkan 2 perlu dipindah ke sebelah sana, A pun perlu dipindah ke sebelah sana. 2 ni dalam keadaan darab, A pun dalam keadaan darab. Okey, bila pindah sana, M tinggal seorang dia, sama dengan 5 kekal. Okey, darab main sini akan jadi bahagi. Darab 2 akan turun bawah, A pun akan turun bawah. Okey, jadi jawapan dia adalah M sama dengan 5/2A. 5/2A. Cikgu ni nak jadi 9 sekejap. Okey, 5/2A. Tak berapa nak ni cikgu ni. Okey, jadi settle jawapan ni. Okey, jelas tak? Okey, kita pergi pada soalan B. B sama dengan 2. Kamu tulis B sama dengan 2S tolak M. Okey, M sebagai perkara rumus. Sekarang ni M berada di sebelah kanan. Okey, jadi kita perlu pindahkan. Nak mudah, kamu pindahkan serentak. Pindahkan serentak ke sebelah kanan. Manakala B ni pindah ke sebelah kiri. Sebab objektif kita nak M ni berada sebelah kanan kiri kan. Okey, yang dia akan jadi 2S tolak M sama dengan B. 2S. Okey, M berada ni. Okey, negatif 2S ni kita pindahkan ke sebelah kanan sebab kita nak kekalkan M di sebelah kiri sahaja. M saja. M sebagai perkara rumus kan. M saja. Jadi negatif M sama dengan B. Okey, 2S ni positif, pindah ke sana akan jadi negatif, maka tolak 2S. Okey, yang ni tak habis lagi. Sebab apa? Sebab M ni berkeadaan negatif. Apa maksud M sebagai negatif? Maksudnya masih ada lagi nombor. Okey, mana-mana abjad yang ada negatif, kamu kena ingat kalau Y ni maksudnya 1Y. Kalau negatif Y maksudnya negatif 1Y. Jadi hidden number 1 ni ada lagi sini. Untuk kita nak perkara rumus ni mesti positif. Untuk positifkan dia, contohnya negatif M. Negatif M ni sama dengan negatif 1M. Jadi nak jadikan positif ni, nak jadikan M ni positif, maka negatif 1 tu perlu dipisahkan daripada M. Okay, kita kena pisahkan. Okey, negatif 1 ni perlu dipisahkan. Maka di sini kalau kamu tengok, okey, negatif M ni yang kamu kena tahu bahawa dia adalah negatif 1M sama dengan B tolak 2S. Negatif 1 ni perlu dipindahkan ke sebelah sana. Yang tinggal adalah M saja, sama dengan negatif ni darab, pindah dari sini akan jadi bahagi. Jadi B tolak 2S per negatif 1. Negatif 1 ni darab, pindah dari sini akan jadi bahagi. Jangan pula kamu jadi sini negatif 1, kenapa sini negatif ke positif? Dia akan jadi positif. Bukan, sebab yang berubah adalah darab menjadi bahagi. Jadi inilah jawapan dia. Jadi M sama dengan M positif, betul. M sama dengan B tolak 2S per negatif 1, itu baru betul. Sebab apa? Sebab M ni positif. Kalau kamu kata ini jawapan dia, belum lagi, salah lagi, tak habis. Maksudnya step tu belum habis lagi, ada lagi step. Jadi kamu kena ingat, kalau abjad tu masih negatif, walaupun abjad tu single, negatif Y, negatif P, negatif apa, maksudnya kamu kena tahu dia ada hidden dia adalah negatif 1 yang perlu dipindahkan. Okey, kita pergi pada soalan D. Okey, soalan D. Okey, soalan D. Okey, T
sama dengan M tolak N per negatif 3. Okey. Di sini M berada di sebelah kanan. Okey, objektif kita M mesti dipindahkan sebelah kiri. Okey. Langkah pertama, pindahkan serentak. Pindahkan serentak. Bila kita pindahkan serentak semua, kiri kanan kanan kiri secara serentak, tiada simbol yang berubah. Dia akan jadi M tolak N per negatif 3 sama dengan T. Okey. Okey, langkah seterusnya, apa yang kita kena pindah? Nak pindah apa? Okey, pindah yang paling jauh dengan M. Sebab M mesti kekal sebelah kiri. Selain daripada M, pindah sebelah kanan. Apa dia? Negatif 3 ni perlu dipindahkan ke sebelah kanan. Negatif 3 ni dalam berkeadaan bahagi. Pindah sebelah kanan, dia akan jadi darab. Maka M tolak N sama dengan negatif 3 darab T. Jangan terus. Jadi negatif 3 T. Okey. Apa lagi yang kita kena pindahkan? Okey, negatif M. Negatif N pindah ke sebelah sana, dia akan jadi negatif N pindah ke sebelah sana, dia akan jadi positif. Okey, yang tinggal adalah M sama dengan negatif 3T. Negatif masih nak jadi positif. Positif N. Maka inilah jawapan dia. Okey. Jelas tak? Kalau tak faham, tanya cikgu nah. Okey, jadi hukum yang perkara rumus di bawah rumus algebra, dia bercerita tentang perkara rumus. Rumus ni biasanya, okey, apakah rumus bagi luas? Rumus bagi luas contohnya. Apakah rumus bagi lilitan bulatan? Apakah rumus bagi luas segitiga? Apakah rumus bagi lilitan segi empat? Rumus ni mesti berada di sebelah kiri. Kalau bercerita tentang rumus, dia mesti berada di sebelah kiri. Apakah rumus bagi luas segi empat? Rumus luas segi empat, rumus mesti kita tahu. Okey, dia sama dengan, okey, luas segi empat sama dengan lebar darab tinggi. Maka rumus tu mesti berada di sebelah kiri. Kita tak kata, okey, luas segi empat adalah lebar darab tinggi sama dengan luas segi empat. Kita akan letak benda ni mesti di sebelah kiri. Rumus perkara buat tu dia kata, jadikan, kalau tengok ni, jadikan M sebagai perkara rumus. Perkara rumus ni mesti berada di sebelah kiri. Selain daripada tu, mesti dipindahkan ke sebelah kanan. Bila kita pindahkan ke sebelah kanan satu persatu, automatik lah hukum tadi, hukum ini akan hukum persamaan linear akan berlaku. Sebab kamu kena tahu bahawa rumus algebra dengan persamaan linear ni, cikgu boleh katakan benda yang sama sebenarnya. Benda yang hampir sama. Dari segi hukum dah sama. Okey, jelas yang tu. Kita pergi pada contoh seterusnya. Cikgu harap selepas ni semua orang fahamlah konsep, sebab kamu dah belajar tentang persamaan linear kan. Okey, jadi rumus algebra ni benda yang hampir sama lah cikgu kata. Okay, kita tengok. Okey, contoh 2 kan. Selesai contoh 2. Kita pergi pada contoh 3. Okey, contoh 3. Okey, contoh 3. Cikgu ambil contoh saja. Cikgu ambil ni saja. Okey. Jelas lah. Nampak dah. Okey, kita tengok. Ni sama aja. Bila soalan dia tak boleh lari. Soalan dia, kalau kamu faham dia punya kunci yang cikgu sebut tadi, datanglah soalan macam mana pun kamu boleh faham. Bila dia kata perkara rumus ni mesti berada di sebelah kiri.
kiri sama dengan apa dia? Selain pada tu. P mesti berada di sebelah kiri. Selain tu selain P. Okey, kalau dia kata sini, okey, soalan A, Q sama dengan punca kuasa P. Maka langkah pertama sekarang ni P berada di sebelah kanan, Q sebelah kiri. Kita nak P sebelah kiri, maka pindah serentak. Pindahkan serentak. Bila pindahkan serentak, ia jadi punca kuasa P sama dengan Q. Okey. Okey. Apa start lagi? Okey, automatik kamu akan terkeluar daripada ni sebab notis ni dah sampai. Dia bagi masa 50 minit. Okey, cikgu nak selepas ni cikgu nak sambung sikit lagi nak perhabiskan. Jadi kalau tiba-tiba kamu terlog out, tiba-tiba terkeluar daripada apa yang cikgu ni kelas kita, kamu log in balik link yang cikgu bagi tu. Okey, dia bagi masa 5 minit sebelum dia nak tutup. Jadi kamu join balik sekejap lagi. Kalau tiba-tiba tertutup, kamu join semula. Okey, sebab cikgu nak habis sikit je. Okey, kita kembali pada soalan ni. Okey, kita terbalikkan punca kuasa P sama dengan Q. Okey, punca kuasa cikgu dah kata tadi, punca kuasa pindah melepasi sama dengan dia akan jadi apa? Punca kuasa melepasi sama dengan dia akan jadi punca, dia akan jadi kuasa. Punca kuasa 2 dia akan jadi kuasa 2, pasangan dia. Punca kuasa pindah melepasi kuasa, pindah melepasi sama dengan dia akan jadi kuasa 2. Okey, di sini kamu boleh tulis tak sama dengan pula. P sama dengan Q kuasa 2. Punca kuasa mari sini akan jadi kuasa 2. Maka itulah jawapan dia. Dan sebenarnya soalan ni nak bagi kamu mahir tentang rumus, perkara rumus. Perkara rumus mesti berada di sebelah kiri. P sebagai perkara rumus, P saja berada di sebelah kiri. Okey, kita pergi pada ni Q. Okey, P sekarang berada di sebelah kanan. Okey, pindahkan serentak. Konsep yang cikgu sebut, pindahkan serentak tu. Okey, punca kuasa P per 3 sama dengan W. Okey, yang mana kita perlu pindahkan dulu? Kita kena pindahkan punca kuasa ni sebab dia mengikat P per 3 ni. Punca kuasa P dulu. P per 3 sama dengan W kuasa 2. Lepas tu P sama dengan W kuasa 2 bahagi pindah sana dia akan jadi darab 3. Maka P sama dengan 3 W kuasa 2. Itu jawapan dia. Okey, pergi pada C. Pergi pada X sama dengan P kuasa 2. P berada di sebelah kanan. Pindah bagi kiri, pindah pergi sana, serentak. Bila serentak dia tak mengubah apa-apa, maka dia akan jadi P kuasa 2 sama dengan S. Okey, maka kuasa 2 pindah pergi sana akan jadi punca kuasa. P sama dengan punca kuasa S. Itulah jawapan dia. Objektif kita pastikan perkara rumus sahaja berada sebelah kiri. Selain itu mesti pindah sebelah kanan. Okey, sekarang ni P sebagai perkara rumus. Okey, kita pergi pada soalan D. Okey, T sama dengan P. Okey, yang ini kamu tak perlu terbalikkan sebab P ni berada dalam keadaan bahagi. Kita akan pindah ke sebelah sana, automatik dia akan berada di sebelah kiri dalam keadaan darab. Jadi kalau P ni berada di atas, P kuasa 2 per 2, baru kita pindahkan serentak kiri kanan. Tapi manakala P ni berada di bawah, kerana bila kita melibatkan operasi bersama linear, P ni akan automatik main sini dalam keadaan bahagi dan main sini akan jadi darab. Maka dia akan jadi apa? P kuasa 2 dalam keadaan bahagi, pindah ke kiri, dia akan jadi darab. P kuasa 2 darab T. Jadi P kuasa 2 T sama dengan 1. Sebab apa? Sebab bahagi pindah melepasi sama dengan dia akan jadi darab. Okey, selepas tu selain daripada P, kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka apa yang perlu pindahkan dulu? Benda yang paling jauh, kuasa 2 ataupun T yang kena pindah dulu. Mana paling jauh? Kuasa 2 atau T yang jauh? T lebih jauh dengan P berbanding dengan kuasa 2. Okey, jadi kita kena pindahkan T dulu. Yang tinggal P kuasa 2 sama dengan 1. T ni darab, pindah ke sini akan jadi 1 per T. Kamu kena jangan terkeliru itu. T
dengan P melekat dalam keadaan darab. Bila pindahkan T, dia perlu jadi bahagi. Maka seperti, okey, kita tukar warna ni gelap sikit. Okey, lepas tu kuasa 2 pindah melepasi sama dengan, dia akan jadi P sama dengan kuasa 2 akan jadi punca kuasa 2 1 per T. Maka itulah jawapan dia. Okay, testing. Kita sambung sikit lagi. Bama, ambil air kat Abi, Bama. Abang, Ma. Okey, alhamdulillah. Dia cukup 50 minit dia automatik. Jadi alhamdulillah kamu sambung balik. Kita sambung sikit lagi ya. Kita sambung sikit lagi nah. Okey. Terputus saat dia. Okey, tak apa. Lepas ni pun setiap kali kelas kita dia akan jadi macam ni lah. Jadi untuk biasakan kamu, dia bagi menunjukkan kita dah cukup masa 50 minit lah. Dia automatik. Jadi kita akan sambung sikit lagi. Okey, okey, tak dah habis garis jawapan ni. Okey, cikgu garis. Maka itulah jawapan dia. Okey, kita tengok contoh yang lain. Nanti bila kamu faham masuk perkara rumus ni, bahawa perkara rumus mesti berada di sebelah kiri. Apa-apa formula, rumus, formula ataupun kita panggil rumus, mesti berada di sebelah kiri. Dia punya item dia, rumus tu selain tu mesti apa? Apa rumus lah? Luas ke, isi padu kita belajar. Isi padu tu perkara rumus. Dia punya formula tu berada di sebelah kiri, sebelah kanan. Tu maksud dia. Jadi kamu kena faham konsep perkara rumus ni. Okey, kita tengok contoh. Okey, menentukan. Kamu faham cara ni kan? Kalau ikut pada buku teks. Okey. Kaedah penyelesaian buku teks ni kalau kamu tengok, bagi cikgu agak keliru sikit lah. Kamu guna apa yang cikgu ajar tadi. Pindah satu-satu. Yang ni kaedah ni cikgu tak berapa nak sesuai sangat sebenarnya. Kita panggil kaedah yang sangat skema. Tak diminum air. Okey. Jadi kamu guna kaedah yang cikgu tunjuk tu, cikgu rasa lebih mudah. Okey, kita tengok pada menentukan nilai pemboleh ubah. Okey, kita ambil contoh 4. Okey, ni kita dah mula masuk bahagian pengiraan. Kita ambil contoh 4 kan. Kita bincang contoh 4 sikit sebelum kita nak habis. Sebab tu cikgu galakkan kamu faham apa yang cikgu ni tunjuk kaedah cikgu, sebab ia lebih mudah sebenarnya. Kadang-kadang kaedah buku teks ni dia nampak terlalu skema.
Okey, cikgu ambil ni contoh 4 sahaja. Okey. Okey. Ini dia bagi soalan. Tadi kamu nak jadikan perkara rumus kan? Perkara rumus mesti berada di sebelah kiri. Okey, sekarang ni dia dah bagi dah. W sama dengan 7T tolak 5U. Hitungkan nilai berikut. Okey, dia bagi andaian pertama. Yang pertama dia kata W cari nilai, ni maksudnya cari ya. Hitungkan nilai ataupun cari nilai W. Okey, apabila T sama dengan 3, U sama dengan negatif 2. Okey, ni soalan A. Okey, pertama kita tulis soalan tu. W sama dengan 7T tolak 5U. Dia kata cari nilai W. Okey, sekarang ni T sama dengan berapa? T sama dengan 3, U sama dengan negatif 2. Masuk saja, gantikan T dalam persamaan ini kepada nilai yang diberi. Maka W sama dengan 7 T, maksudnya 7 darab T, 7 darab 3. Okey, tolak 5U, 5 darab U. U ni dah bagi nilai negatif 2. Okey, letak negatif 2. Kurungan ni maksudnya darab. Okey, W sama dengan 7 darab 3. Uish, kucing. Ya Allah. Sekejap, gangguan. Hilang dah. Itu lah punya kucing. Kucing cikgu naik atas komputer. Okey, cikgu tulis balik A. Okey, W sama dengan 7T tolak 5U. Okey, gantikan T dengan 3, U dengan negatif 2. Maka W sama dengan 7 darab T darab 3 tolak 5 darab negatif 2. Okey, maka 7 darab 3 berapa? Halis, 7 darab 3 halis 21 tolak. Okey, ni negatif 5 darab dengan negatif 2. Ingat, di luar kurungan nombor negatif, dalam kurungan nombor negatif. Ingat konsep yang cikgu sebut dulu ni. Negatif darab negatif akan jadi positif. Positif darab positif akan jadi positif. Negatif darab positif akan jadi negatif. Positif darab negatif akan jadi negatif. Simbol tak sama akan jadi negatif. Simbol sama positif. Dalam kes ni negatif darab negatif 5 kali 2 jadi positif. 5 kali 2 10. Maka inilah jawapan dia. Belum lagi, tak habis lagi. Jawapan pula 21 tambah W, 21 tambah 10 31. Okey, W sama dengan 31. Itu jawapan dia. Okey, kita pergi pada situasi B pula. Okey, sama juga. W sama dengan 7T tolak 5U. Okey, gantikan T kepada ni dia kata T sama dengan 15, U sama dengan 4. Okey, W sama dengan 7 darab 15 tolak 5 darab berapa ni? 4. Maka 7 kali 15, 7 darab 15 berapa? Okey, guna kalkulator. Apa dalam matematik kamu dibenarkan menggunakan kalkulator. Jadi buka kalkulator, boleh guna kalkulator telefon ataupun kalau guna komputer kamu cari software kalkulator macam ni. Okey, jadi 57. Okey, 7 darab 15 sama dengan 105. Okey, 105.
Okey. 105 tolak berapa? 5 kali 4 20. Okey, W sama dengan 105 tolak 20 berapa? 105 tolak 20 guna kalkulator. Tak apa, kita guna kalkulator. 105 tolak 20 sama dengan 85. Okey, 85. Okey, jawapan dia adalah W sama dengan 85. Itu jawapan dia. Jadi selesai soalan ni, contoh ni. Jadi contoh ni kamu lepas lah. Soalan ni boleh, kalau keluar dalam periksa bahagi, biasanya keluar dalam bahagian B lah, dengan keluar subjektif. Jadi kita tengok lah. Kita tengok contoh dalam kutek. Dia mudah macam ni. Ada soalan ke? Amal? Khalis? Ya. Apa dia? Ya, betul Khalil. Betul. Cikgu terlepas pandang. Betul, macam tu lah kita nak Khalil. Cikgu suka macam tu. Apa? Kamu alert. Cikgu tak baca yang ni. Cikgu kira nilai ni terus. Cikgu silap. Okey, jadi sekarang ni dia ubah. Okey, tadi dia suruh cari nilai W kan. W, cari nilai W. Tadi cikgu, mungkin cikgu baca cepat sangat. Sepatutnya dia suruh cari nilai. Ni cari nilai T apabila W sama dengan 15, U sama dengan 4. Betul Khalil. Bagus. Macam itulah kita nak. Maksudnya kamu faham. Apabila kamu faham, kamu tahu di mana silap. Kadang-kadang cikgu beritahu tu silap. Silap ni sebab apa? Sebab kamu dah faham konsep yang cikgu beritahu kamu sebelum ni. Okey. Kita buat pembetulan lah. Okey, cikgu buat pembetulan bahawa yang ni silap. Itu silap konsep. Kita pergi semula. Okey, cari nilai T apabila kita tulis dulu persamaan. W sama dengan 7T tolak 5U. Okey, yang ni silap. Cikgu potong. Okey, cari nilai. Okey, cikgu guna warna lain. Okey, W dia bagi 15. Kita tulis 15 sama dengan 7T tolak 5U sama dengan 4. Betul tu. Okey, 15 sama dengan 7T tolak 5 kali 4 20 kan. Okey, sekarang ni nak cari nilai T. Okey, maka kamu pindahkan serentak ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, dan 15 pindah ke sebelah kiri. Okey, jadi dah jadi 7T tolak 20 sama dengan 15. Yes, sabar. Maka 7T anak jaga dah mengamuk. Okey, sama dengan 15 negatif 20 mai sini akan jadi positif 20. Okey, 7T sama dengan 35. T sama dengan 35 bahagi 7. Maka T sama dengan berapa? 37 bahagi 5. Halis, ada kalkulator Halis? Okey, 35 bahagi 7. Betul tak 35? Takut juga dia silap tahu mana-mana. 35, 15, 20. Okey, betul lah. 35 bahagi dengan 7 sama dengan betul lah 5. T sama dengan 5. Maka jawapan kamu adalah T sama dengan
T sama dengan 5. Sat. T sama dengan 5. Tu jawapan dia. Betul. Jadi dari segi konsep yang kamu dah nampak, kamu dah tahu lah bagaimana nak masukkan nilai dalam persamaan yang diberikan. Sabar. Anak cikgu dah ni. Okey. Jadi sebelum kita akhiri, cikgu nak tengok kamu cuba buat apa yang kamu dah faham ni. Cuba kamu buat soalan muka surat ni sama aja. Hitungkan nilai ni. Sana. Okey. Cuba buat ni latihan muka surat 31, muka surat 49. Jom cuba 3.1 ni. Boleh? Kalau ada apa-apa masalah boleh WhatsApp terus kepada cikgu. Cuba buat dulu. Dah siap snap gambar kat cikgu, cikgu nak semak. Boleh tak? Okey, ada soalan apa-apa? Sabar sat. Okey. Cikgu dah mula mengamuk. Okey, tak apa. Nanti kalau ada apa-apa kamu semua boleh WhatsApp cikgu terus bagi tahu cikgu nak ada apa-apa masalah. Dan cikgu hari ni cikgu bagi tugasan setiap orang buat muka surat 49 berdasarkan apa yang cikgu terangkan tadi. Kalau dia kata dalam kurungan tu sebagai perumus, maka yang dalam kurungan ni mesti berada di sebelah kiri. Selain daripada yang dalam kurungan ni mesti dipindah ke sebelah kanan. Itu konsep dia. Dan bila kamu pindah satu persatu, maka hukum persamaan linear akan ni lah, tambah jadi negatif, darab akan jadi bahagi, macam tu. Tapi kalau kamu pindahkan serentak, dia tak berubah simbol tu. Itu konsep yang kamu kena ingat. Okey. Jadi tengok muka surat 49 latihan 3.1. Okey. Sebelum tu kalau ada apa soalan boleh ni kan. Cikgu harap lepas ni lebih ramai kawan-kawan kita yang join. Dan siapa yang tak boleh join tak apa, cikgu akan record dan cikgu akan bagi link video ni kepada kawan-kawan kita yang lain lah. Dan kamu pun boleh tengok dekat video ni sebagai rujukan kamu. Okey. Setakat itu saja kelas kita pada hari ni. Kita boleh ni lah cikgu, kita tutup dulu kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Main kamera habis ni.